Ni, siapa boleh buktikan lah? Yang itu saya kata cerita pasal undang-undang. Okey, kami akan dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum saya nak bagi kepada tuan penasihat saya ni, biar tutup majlis, saya nak bagi cakap sikit. Kamu cakap, kalau kami buat kesalahan, kami dikenakan compound dan tindakan undang-undang. Betul? Ini sebut undang-undang. The real life yang ada sekarang ni undang-undang. Undang-undang paling nombor satu. Mana-mana agensi ketangkap orang semua, dia akan bawa pergi mahkamah, mahkamah akan putuskan. Mahkamah. That means undang-undang is the number one. The king of the world is undang-undang. Betul tak? Okey, jadi undang-undang. Sekarang ni beritahu saya dari sudut undang-undang. Awak kalau tangkap kami dikenakan compound. Kami disumbatkan menjaga. Kata baru-baru ni salah seorang sahabat kita, menteri kata, lepas ni tak ada compound. Sumbat dulu dalam menjaga. Saya tak tahu mekanisme apa yang orang pakai ni. Kadang-kadang dia buat rakyat semakin takut. Kita bukan takut dengan konvik sekarang ni tau. Kita takut dengan kerajaan ni. Kita takut dengan kerajaan ni. Are you komunis? Kita tak takut. Sekarang kita tengok abang polis je, ya Allah, begini ya. Kita nampak je tentera je, ya Allah. Sedangkan dia orang pun takut juga. Kena kecam macam-macam. Sekarang ni yang buat ni sebenarnya 1, 2, 3 orang kan, mulut-mulut puaka ni. Minta maaf saya kata kan. Mulut-mulut yang kadang-kadang tak ada insurans. Ni yang menderita ni rakyat, yang menderita ni perang lain, kawan-kawan kita tu. Tu kawan-kawan polis kita, abang-abang tentera kita, abang-abang semualah. Tapi yang pilot ni, beberapa orang pilot ni yang kadang-kadang buat statement suka ikut sedap mulut dia je, suka hati dia je. Selepas ni siapa pergi, pencen kena tarik. Yang terbaru statement doktor ada dengar? Pencen je tarik. Pencen pasal apa? Saya bukan nak, saya boleh bersopan, tapi kadang-kadang saya nak kata kau hajar korang ni. Apa kau nak ambil pencen orang? Orang hidup puluh tahun suka-suka hati sebab orang nak merentas diri, negeri ke apa semua, pasal benda-benda penting apa, tiba-tiba nak ambil pencen orang. Maksudnya kita hidup dalam keadaan apa ni, Kanda? Kita duduk dalam keadaan diugut. Maksudnya sekarang ni rakyat tak rasa safe. Rakyat tak rasa safe sekarang ni. Rakyat rasa diugut, diancam. Lebih teruk daripada zalim, daripada manusia-manusia yang pukul kita, ketuk kita, lawan. Lawan berdepan ni lain. Lawan dengan duit ni mati tau. Lawan dengan penjaga ni lain macam tau. Kau jangan cuba bayangkan kau jangan main-main nak aku masuk kau dah penjaga. Orang takut. Kau jangan main-main compound 10,000. Begini bang. Jadi jangan ancam kita dengan duit, jangan ancam kita dengan compound, jangan ancam kita dengan penjara semua ni. Sebab kita tengah menderita ni. Ni rakyat menderita. Rakyat tengah susah ni. Menangis-nangis makcik-makcik tu. Mana sifat keprimanusiaan anda semua? Mana? Tak ada fikir ke rakyat yang tengah susah menderita? Lagi nak ancam, lagi nak buat kenyataan. Apa benda ni? Kita bukan duduk kat dalam negara komunis tau. Kita duduk kat negara Malaysia. Hidup kita ni majoriti Muslim kat negara ni. Orang bukan Islam pun faham tentang apa benda, keamanan yang ada. Apa yang you all buat ni? Kita takut menderita ni. Jadi saya minta supaya kaji balik. Kalau undang-undang meletakkan sebagai compound, sebagai satu tindakan kepada rakyat, lepas tu hukuman sebagai satu tindakan oleh rakyat, saya nak juga kerajaan tolong buktikan kepada kita, dan saya mohon kepada pakar-pakar doktor bawa benda ni kepada mahkamah, buktikan bahawa konflik ni boleh berlaku daripada jarak 1 meter. Buktikan kalau ni semua undang-undang, cakap semua undang-undang, bawa daripada lab pergi ke mahkamah, tunjukkan bukti pada kita bahawa konflik ni boleh kena jarak 1 meter. Sebenarnya untuk pengetahuan, kalau ikutkan abang-abang polis tu, kawan-kawan kita yang tahan tu pun, dia tanya IC lesen pun dah boleh kena. Katakan konflik ni begitu cepat infected dia kan, dia punya abang orang kata oksigen dia tu terlalu apa maksudnya? Maksudnya dia punya udara tu, cakap macam ni pun dah boleh kena kan. Jadi sebenarnya yang paling membahayakan rakyat Malaysia adalah abang-abang polis kita, abang-abang tentera kita. Kerana apa? Mereka duduk selama 24 jam di luar sana berkhidmat untuk kita, dan mereka risiko yang paling tinggi untuk kena konvik. Setuju tak dengan saya? Setuju dengan benda ni. Jadi diorang yang paling risiko paling besar, yang boleh menyebabkan kematian berlaku. Sebenarnya kita kena kaji baliklah SOP ni. Saya rasa tak masuk akal. Tak masuk akal. Bayangkan orang baru kan, researcher hidup, tiba-tiba cuba bayangkan kita dah researcher hidup, tiba-tiba esok isteri minta cerai. Ibaratnya PKP ni macam tu lah. Ibaratnya macam tu. Baru nak betul-betul hidup, baru nak buka kedai ni. Kik buka kedai. Okey, lepas ni PKP 2 minggu. Alamak. Baru keluar modal, baru pinjam duit, baru hilang kerja, pilot daripada ada kerja tak ada kerja. Daripada ni tak ada, daripada ada kedai tak ada kedai. Baru nak researcher. Semalam saya pergi salah seorang kedai ni, dia captain. Dia bekas pilot. Dia dan isteri sekarang ni meniaga di tepi jalan. Suami isteri kena meniaga tepi jalan. Seorang pilot, gaji kita tahu, pilot RM10,000. Terpaksa. Kalau semua benda pun kita nak ganggu, macam mana rakyat nak hidup?
Saya minta kepada kawan-kawan saya minta kepada Yang Amat Berhormat, saya tak merayu tau. Saya minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang saya sanjungi, saya hormati. Saya minta kepada pemimpin-pemimpin di dalam negara kita. Saya minta kepada sahabat saya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Saya minta kepada kawan-kawan saya di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya minta supaya tolong buat keputusan, dan saya minta juga kepada kekanda saya Datuk Seri Ismail Sabri. Sebelum buat satu kenyataan, tolong fikirkan rakyat dulu. Kita sedang suffer. We are suffer. Kita susah, kita menderita, kita tak tahu mana nak pergi lagi. Jadi saya minta tolong bantu dan kaji semula. Ni hari raya is unfair for us. 10 hari kamu tak bagi kita balik kampung. Saya minta maaf. I'm not racist. Saya bukan racist. Jiran saya neighbor Chinese. Neighbor saya belah kiri saya Indian. Selang berapa rumah saya pun semua Cina. Kawan-kawan saya semua bagus. Kenapa raya Cina 3 hari MCO? Bukan saya nak cakap, kita nak cakap bila sebelum ni dia bagi 10 hari, tiba-tiba bila orang masyarakat berbangsa Cina bising, terus dia kata boleh satu rumah besar, satu rumah dia kata makan meja boleh 15 orang satu meja sebagainya. Kenapa kita ni sebagai orang majority 90%, 65 plus Muslim, Malay kat negara ni, yang kita tahu perlembagaan undang-undang tu adalah lebih memihak kepada kita. Raja-raja Melayu memihak kepada kita, tapi kita tak boleh raya, kita tak boleh balik kampung. Siapa yakin dengan saya tahun depan mak bapak masih hidup lagi? Yang kadang-kadang mak bapak siapa tahu attack, saya tengok ni dekat dalam Twitter semua, tak apalah kalau tak nak balik, bapak bayarlah duit tu compound. Bapak merayu-rayu kepada anak untuk suruh pulang ke halaman kampung. Ni apa benda keadaan yang sudah berlaku ni? Anak takut kan kena compound, kena penjara. Dia orang kadang-kadang compound boleh kira lagi, penjara tu yang takut nak kena penjara. Sebab bapak yang merayu, bapak tak tahu tahun depan boleh hidup lagi ke tak. Ni apa benda ni? Come on lah, jangan takutkan rakyat. Jangan takut rakyat. Kita tak nak hidup zaman komunis tau. Kita tak nak hidup zaman. We are not politician. Saya bukan politician. Dr. Noor Azman, penasihat saya, bukan politician. Dato' Isham bukan politician. Kita bukan politician. Kita rakyat. Kita aktivis masyarakat. Kita melalui fasa ini. Kita tengok rakyat menderita, menangis, merobak. Anda golongan bangsawan. Kita marhain. Kita hidup dalam keadaan kesusahan. Kita hidup dalam keadaan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Anda hidup dalam keadaan kemewahan. Anda diberi gaji yang tetap. Beza dengan kita nak cari duit, nak kena fikir macam mana nak cari pendapatan. Saya minta supaya kaji balik semula. Sebelum saya nak lepas kepada Datuk Isham balik, saya minta kerajaan tolong tengok balik, tolong tengok rakyat. Jangan tengok mana parti pun, jangan tengok mana kulit pun, jangan tengok mana bangsa pun, jangan tengok mana kaum. Bantu semua rakyat. Itu yang paling penting.